Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang kajian yang dijalankan oleh kami, iaitu berkaitan dengan keberkesanan pendekatan andragogi atau pendidikan orang dewasa oleh penceramah terhadap peserta kursus Inak Resa atau homestay. Kajian yang kita jalankan akan dibentangkan dalam bentuk pendahuluan, sorotan kajian, metodologi, dapatan kajian, perbincangan dan juga implikasi serta kesimpulan kepada kajian yang telah dijalankan. Pendahuluannya, bila kita cerita pasal Inak Resa atau juga dikenali sebagai homestay, merupakan produk pelancongan yang mana pelancong akan tinggal di sesebuah tempat di kampung sebagai contohnya bersama-sama dengan keluarga yang terpilih dan mereka akan mendapat pengalaman apabila tinggal bersama dengan komuniti di luar desa tersebut. Malah dalam produk pelancongan ini adalah merupakan satu produk berasaskan komuniti yang mana akan melibatkan pelbagai aktiviti yang melibatkan dua pihak di antara pelancong dan masyarakat yang terdapat di suatu tempat. Dalam membangunkan sesuatu produk homestay itu, keperluan latihan adalah sesuatu perkara yang sangat penting dalam membangunkan sesuatu homestay. Ini adalah berdasarkan kepada pembangunan kapasiti sesuatu komuniti tersebut akan berlaku apabila operator homestay yang terdiri daripada golongan dewasa diberi input, diberi pendidikan ataupun pendidikan sepanjang hayat menerusi pendekatan yang bersesuaian dengan keperluan mereka, iaitu secara andragogi, dan mereka mendapat kefahaman yang sangat baik untuk memastikan bahawa pembangunan atau kelestarian homestay itu dapat dilakukan dengan cemerlang. Kita terangkan 4 permasalahan kajian terhadap kajian kita jalankan. Yang pertama, pembangunan pelancongan berasas komuniti ini dari aspek kemahiran dan pengetahuan dalam pengurusan untuk membantu komuniti setempat. Yang kedua adalah dari aspek kelemahan di dalam pembinaan kapasiti komuniti serta pembangunan kemahiran yang merupakan penghalang untuk pembangunan pelancongan di sesuatu kawasan tersebut. Permasalahan ketiga adalah kekurangan kesedaran dan pengetahuan umum mengenai pelancong dilihat sebagai satu faktor yang menyumbang kepada kegagalan pelancongan masyarakat. Yang keempat, operator homestay perlu dibekalkan dengan latihan yang bersesuaian dengan pendekatan latihan kepada orang dewasa. Permasalahan yang kita lihat tadi, dua objektif yang kita akan tekankan di sini adalah pertama, mengenal pasti keperluan latihan di kalangan operator homestay. Yang mana apabila kita lihat latihan-latihan yang perlu dibekalkan perlu bersesuaian dengan keperluan dan kehendak komuniti ataupun sesuatu homestay tersebut dan keperluan kepada komuniti dari segi aspek individu. Yang kedua, mengenal pasti keberkesanan latihan yang telah diberikan oleh penceramah kepada operator homestay dalam pengendalian aktiviti di homestay. Di sini kita ingin melihat adakah penceramah yang memberi latihan kepada operator homestay itu memberi kesan kepada mereka untuk jangka masa panjang. Adakah pendekatan yang diberi bersesuaian? Adakah mereka memerlukan satu pendekatan yang lain untuk memastikan bahawa apabila mereka diajar atau diberi penerangan, mereka mudah memahami dan di akhirnya mereka dapat mengaplikasikan kepada pengetahuan tersebut untuk kegunaan dan pembangunan homestay di suatu. Peluang pembangunan kapasiti dilihat sesuatu perkara yang sangat penting dalam pembangunan sesuatu masyarakat tersebut. Apabila kita lihat tentang pembangunan kapasiti komuniti, 3 perkara yang kita lihat adalah individu, organisasi dan juga komuniti dibangunkan bersama-sama menerusi pelbagai kaedah. Antaranya adalah memberi kemahiran kepimpinan, kemahiran analitikal dan penyelesaian masalah serta
aspek pengetahuan dan kemahiran teknikal. Apabila kemahiran-kemahiran ini diberikan kepada individu, dia akan membangunkan komuniti dan juga organisasi sesuatu lokasi yang berkaitan. Dengan cara ini, dia akan membantu pemilikan tempatan atau kawalan dapat dilakukan dengan baik untuk memastikan bahawa kelestarian pembangunan pelancong berasaskan komuniti itu dapat dibangunkan dengan selari berdasarkan keperluan keseluruhan. Dalam aspek pendidikan orang dewasa ataupun andragogi, proses pembelajaran sepanjang hayat adalah sesuatu proses pembelajaran yang perlu diterapkan kepada golongan homestay yang majoritinya adalah golongan dewasa. Sama ada pembelajaran secara formal atau secara informal. Dalam masa yang sama, proses pendidikan orang dewasa atau andragogi akan meliputi 6 perkara, iaitu keperluan untuk mengetahui. Kedua, konsep pembelajaran kendiri. Ketiga, pembelajaran berdasarkan pengalaman. Yang keempat, kesediaan untuk belajar. Yang kelima, orientasi kepada pelajaran. Dan yang keenam adalah motivasi. Teknologi kajian adalah merujuk kepada daripada awal proses kajian yang dilakukan secara kualitatif, menerusi kajian kes, melakukan proses persampalan secara prospective sampling yang menggunakan konsep snowball, dan juga mengkaji, menganalisa data yang diperolehi menggunakan perisian Atlas TI7. Berdasarkan kajian yang kita lihat apabila dilakukan, yang mana dalam pembelajaran kajian secara kualitatif ini, pemerhatian akan dilakukan terhadap kursus dan juga pembangunan homestay. Kedua, sesi temu bual secara semi bersutur dengan 50 responden yang terdiri daripada operator homestay, penyelaras homestay dan agensi kerajaan. Yang ketiga adalah merujuk kepada dokumen daripada MOTEC, Infra atau Jabatan Perniagaan. Kesemua dokumen ini akan dianalisa menggunakan Atlas TI7. Dilihat di dalam konsep snowball yang dilakukan, apabila kita menghubungi pihak MOTEC negeri, ia akan mencadangkan homestay yang sesuai untuk dilakukan kajian berdasarkan kepada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian penyelaras homestay tersebut akan mencadangkan individu yang dilihat bersesuaian untuk ditemubual dan membantu untuk mendapatkan data sebagaimana yang diperlukan oleh pengkaji. Merupakan senarai homestay yang dilakukan untuk sesi temu bual yang meliputi 4 kriteria, iaitu penyelaras jawatan tertinggi dalam persatuan, 10 homestay yang mendapat pendapatan tertinggi, pengusaha tertinggi di suatu negeri dan kebolehcapaian dari bandar utama ke lokasi sesebuah homestay tersebut. Merupakan kategori umur apabila sesuatu kajian dilakukan yang mana merujuk kepada Hasmat Elmore 2010. Kebanyakan golongan dewasa adalah bermula daripada 20 sehingga 75 dan ke atas. Namun merujuk kepada kajian yang dijalankan, kebanyakan majoriti adalah terdiri daripada 40 dan ke atas. Laporan kepada lokasi-lokasi homestay yang telah dilakukan proses untuk mendapatkan data, sama ada di Semenanjung dan juga di Sabah, Sarawak. Kerajaan yang terlibat dalam membantu untuk proses kajian secara kualitatif merupakan kepada proses pengesahan data. Setelah kajian dilakukan, interview telah dilakukan untuk memastikan bahawa data yang telah diproses adalah valid. Homestay ini telah dihubungi semula untuk memastikan bahawa apa yang dibincangkan adalah sama seperti yang direkod oleh pengkaji. Merujuk kepada dapatan kajian dari segi aspek umur operator homestay, mendapati bahawa majoriti operator homestay adalah berumur di antara 40 dan ke atas. Dapatan ini diperolehi dari segi perbincangan bersama dengan pihak MOTEC Johor dan juga MOTEC Negeri Melaka. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa apabila
kajian dilakukan kepada keperluan operator homestay terhadap pendekatan penceramah, ia merujuk kepada 3 aspek utama, iaitu pendekatan penceramah, pengetahuan penceramah dan juga personaliti penceramah. Dari segi aspek pendekatan penceramah, mereka memerlukan penceramah yang dapat menguruskan kelas dengan baik, yang mana dengan senario mereka yang dah berumur, mereka memerlukan penceramah yang mampu memastikan bahawa kawalan secara keseluruhan di dalam kelas itu dengan menarik perhatian mereka, selain menguasai kepada topik yang diajar dan juga pendekatan latihan yang mana memudahkan mereka melakukan kerja secara hands-on. Pengetahuan juga adalah sangat penting daripada seorang penceramah, yang mana apabila berurusan dengan golongan dewasa ini, keperluan komunikasi dua hala dan proses penyampaian yang tidak hanya statik pada perkataan tapi merujuk kepada pelbagai gambar rajah adalah satu tarikan yang utama. Malah personaliti seorang penceramah juga dianggap sebagai sangat penting. Dalam kata lain, first impression apabila mereka masuk di dalam dewan untuk sesi kuliah yang dijalankan. Pengetahuan atau pengalaman seorang penceramah itu akan membantu mereka memahami apakah keperluan operator homestay. Mereka juga perlu bijak untuk menangani atau menyelesaikan masalah yang terdapat pada sesuatu homestay. Berdasarkan kemahiran yang ada pada seorang penceramah, mereka juga dapat melakukan pelbagai aktiviti untuk memastikan bahawa proses latihan yang dilakukan adalah sangat menarik dan sangat sesuai untuk golongan dia. Lihat dari aspek pembangunan sesuatu homestay tersebut. Secara keseluruhannya, apabila penerapan diberikan kepada individu, pembangunan kapasiti individu telah dilakukan penambahbaikan. Dia akan memberi implikasi kepada pembangunan kapasiti organisasi dan komuniti, dan dalam masa yang sama hubungan di dalam homestay itu dapat diperkukuhkan, kemajuan di sebuah homestay itu juga dapat dipertingkatkan. Apabila melalui proses latihan yang betul, sebab keperluan latihan operator homestay akan melihat kepada bagaimana pengurusan latihan, bagaimana pemilihan penceramah yang sesuai, proses atau kaedah latihan yang dilaksanakan mampu mengubah cara pemikiran atau sesuatu idea yang baru untuk pembangunan sesebuah homestay tersebut. Berdasarkan kepada hasil perbincangan kepada kajian yang telah dilakukan, dilihat bahawa apabila merancang sesuatu latihan tersebut, ia perlu dirancang menerusi pandang dari bawah, bottom up approach, yang mana dengan kaedah ini, keperluan operator homestay itu diambil kira dalam merancang latihan yang mereka perlukan. Kedua, mengkaji pembangunan modul yang mesra kepada golongan dewasa ini agar mereka tidak bosan apabila menghadiri satu kursus atau mereka merasakan kursus itu adalah satu kursus yang berulang seperti mana kursus yang telah dilakukan sebelum-sebelum ini. Yang ketiga adalah melakukan pendekatan latihan menerusi pendekatan andragogi, yang mana pendekatan golongan dewasa ni mempunyai perbezaan dengan pendekatan pedagogi yang biasa dilakukan kepada pelajar-pelajar sekolah. Dan yang keempat adalah memastikan bahawa penceramah diberi latihan training of trainer dari aspek pendekatan psikologi dan andragogi untuk memastikan semua penceramah yang mengajar golongan dewasa ini mempunyai atau mengetahui budaya orang dewasa apabila mereka menjalani sesuatu latihan. Sebenarnya adalah kajian ini telah menunjukkan bahawa pendekatan andragogi adalah diperlukan dari segi sesi latihan yang dijalankan. Yang kedua, perancangan pembangunan latihan akan membantu meningkatkan kualiti latihan yang dijalankan. Yang ketiga, pelaksanaan latihan bersesuaian dengan keperluan orang dewasa akan meningkatkan kualiti pembelajaran. Yang keempat, maklum balas latihan membantu pengurusan menjaga kualiti latihan yang telah diberikan. Dan yang kelima, peserta latihan didedahkan dengan latihan berkesan untuk perubahan yang dilaksanakan di homestay masing-masing. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.